Kak nak tanya pendapat sikit boleh? Boleh. Teacher Teha nak tanya apa, Teacher Teha? Teacher Teha nak tanya apa? Apakah pendapat yang Teacher Teha nak tanya tu? This year Zulin warna apa? Navy blue. Teacher Teha nak tanya apa? Royal blue, navy blue. Zulin lupa komen. Terima kasih Azizah Ruslan. Tapi aku lepas kahwin nampak naik badan aku. Macam mana nak hadapi lagi sebulan nak nikah, kita kena tinggalkan? Kau tanya tentang kisah silam aku ke? Okay, Teacher Teha, awak tanya the right person lah. Aduh, untuk jawab soalan dia. Okay, benda tu pernah jadi dekat Zulin. Aku pernah hadap benda tu. Satu benda yang kau kena tahu, move on dia tak boleh paksa. Move on memerlukan masa dan juga ruang. Jadi kita tak boleh tentukan lagi sebulan kita kena lupakan dia, lagi 3 hari kita kena lupakan dia. Sebab melupakan seseorang memerlukan masa. Melupakan sesuatu benda yang menyakitkan memerlukan masa. Kita tak boleh switch macam tu untuk kita hilang ingatan. Tak boleh. Benda tu even sampai sekarang pun, dah beratus tahun pun kau masih boleh ingat lagi apa benda yang jadi dalam hidup kau. Lagi-lagi benda tu menyakitkan, menyedihkan. Jadi kau perlu masa dan juga ruang untuk rawat hati kau yang sakit tu. Baru seminggu saya putus tunang, saya rasa sia-sia tunggu setahun. Baru seminggu kau tak boleh cakap kau putus. Kau tak tahu apa jadi besok, lusa. Biar dia dah berbulan-bulan, kau dah rasa macam confirm kau putus. Sebab ada orang dia 2 hari putus, besok dia sambung balik. 3 hari putus, dia sambung balik. Macam tu. Dia nak confirm yang betul-betul tak jodoh tu, kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa jadi ke depan. Tapi kalau kau rasa macam aku putus dengan dia sebab aku dah memang dah tak nak, kau risau memang dah tak nak langsung dah, so that's it lah. Saya dah 10 kali sambung putus. Macam tu lah kehidupan. Kau akan sambung putus either dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang lain. Hidup kita ni memang orang datang dan pergi. Kita kena sentiasa get ready dengan benda tu. Sebab manusia ni pinjaman sahaja. Kita tak pernah memiliki sesiapa pun kat dunia ni. Kita hanya meminjam sahaja. Semuanya milik Allah. Sebab tu kita tak boleh terlalu sayang. Kita tak boleh terpaling. So kita kena sentiasa beringat yang semua tu pinjaman. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Even dengan orang yang kita paling sayang, apa barang yang kita paling sayang, kita tak boleh bersifat memiliki. Faham kan? Zulin pakai tudung, betul tak? Saya takut nak benci dia, Kak. Tak perlu membenci. Marah, yes, kita marah seseorang. Kita marah, kita akan rasa macam siap dia ni. Tapi percayalah, satu hari nanti apabila kita cuba untuk memaafkan seseorang yang menyakitkan hati kita, kita akan lebih tenang. Bila kita tenang, bila kita memaafkan tu, sebelum kita tidur, kita Al-Fatihah dekat sesiapa yang kita marah, dekat sesiapa yang kita rasa benci. Dan bayangkanlah apabila kita dah baca Al-Fatihah tu, kita dah rasa macam walaupun perit nak memaafkan, macam ni, kita memaafkan tetapi ikhlas tu dia akan datang perlahan-perlahan. Try dulu untuk memaafkan seseorang, ikhlas tu akan datang kemudian. Nak ikhlas time-time tu juga, saya faham orang tengah sakit hati, dia akan macam ikhlas lah. Tapi insyaAllah, okay, kita tanamkan diri kita. Dan yang paling penting, apabila kita rasa sakit hati dengan orang, kita istighfar. Sebab istighfar, setiap kali kita istighfar, kita akan terpadam titik hitam dalam hati kita. Istighfar. Aku jadi ustazah pula tiba-tiba. Tapi betul, ini husband saya share. Okay, husband saya share. Dia kata kalau kita tengok orang, kita rasa macam sakit hati, atau siapa-siapa kita benci, atau kita ada titik hitam dalam hati kita, kita tak tahu kan. Cara dia adalah istighfar. Istighfar dapat memadamkan titik hitam dalam hati kita. Istighfar. Astagfirullahalazim. Thank you Norsu. Faham tak? Kita tak tahu berapa banyak titik hitam dalam hati kita. Sentiasa istighfar. Mungkin awak akan dapat jodoh yang baik dan pasti. Mungkin dia susah saya ada dengan dia, bila dia senang dengan, itulah lumrah. Susah senang kita macam ni, kita bersusah dengan orang, kita jangan berharap ketika dia senang kita ada di sebelah dia. Sebab mungkin Allah hantar kita, tugasan kita dekat masa dia susah. Okay, masa kita senang, nanti akan ada orang lain yang akan membahagiakan kita, bukan orang yang sama. Sama juga kalau kita buat baik dengan orang, kita jangan berharap orang tu akan balas dekat kita. Mungkin orang lain yang Allah hantar untuk balas apa yang kita pernah buat kebaikan ke orang. Baik akan dibalas baik, itu confirm. Tapi bukan balas baik pada orang yang kita buat baik. So kena ingat itu je. Pernah putus cinta bakal gambar bakat dia diberilah setuju. Aku pun, even dah kahwin pun berapa kali, korang pun tahu ada kontroversi nak bercerai dan sebagainya. Jodoh kan.
gaduh ke apa ke ini ke pengalaman mengajar kita. Macam saya, okey, kita dah ada pengalaman, oh aku kena kecam sebab hari tu nak bercerai, lepas tu kita bagi tahu, okey, lepas tu get back balik. Kita tak tahu yang kita akan sambung balik ya. Padahal masa tu kita dah rasa macam aku dah tak nak. Faham tak? Jodoh kan. Betul, satu saya tempat luar kita ada problem sama mana-mana dulu bila aku kita orang. Ibu saya pesan jangan buang apa dia bagi sebab hati kita Allah yang pegang, takut dia datang balik. Ya, itu yang saya kata. Kalau baru seminggu putus, bagi ruang dulu, bagi dia berfikir dulu. Kau ingat dia happy ke? Kau ingat dia tenang ke lepas dia putus tunangan kau? Wak Imah apa pun dia buat, apa pun manusia buat kat kita, tak kira jahat, kejam macam mana pun, kau ingat hidup dia tenang ke? Dia tak tenang buat orang. Dia takkan tenang buat orang. Percaya cakap aku. Walaupun kau rasa sedih, kau happy lah buat aku macam ni, dia tak tenang. Selagi kau menyumpah kat mulut kau ni, kau bercakap pasal dia takkan tenang hidup dia. Dia buat orang. Takkan ada manusia kat muka bumi ni, Wak Imah dia curi bank ke apa ke, dia hidup tak tenang. Orang jahat mana hidup dia tenang? Dia pura-pura tenang je. Dia bahagia, dia happy, tapi dia tak pernah tenang. Dia akan hidup dalam ketakutan. Itulah orang jahat. Ya, saya hari menyumpah, dia je hati saya dah hancur. Orang macam tu dia tak akan tenang. Tapi kena ingat satu benda, kadang-kadang kita bercakap, kita rasa macam kita okay, hidup ni ada kifarah, tapi kita lupa sebenarnya kita manusia, kita juga ada silap kat mana-mana. So kalau kita bercakap pasal salah orang, kita mesti kena fikir yang oh, aku dalam hubungan ni pun aku pun ada salah. Kita tak boleh kita sentiasa betul Wak Imah lelaki tu cari perempuan lain ke dan sebagainya. Dia salah, yes, memang dia salah, tapi kita mesti dapat salah. Ada kat mana-mana. Kita kena tengok. Thank you Mira. Mira, hai Mira, bongok kau. Betul Kak, terima kasih bagi semangat kat saya. Tak apa. Kalau kita putus tunang umur kita 45 tahun pun, kita jangan rasa macam itu dah tak akhir dah, tak ada. Jodoh Allah dah tentukan dah. Okey? Memang kita ni walaupun orang tu kata aku tak nak kahwin, aku tak nak ada pasangan, Allah ni dia dah ciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Tak mungkin kau hidup seorang-seorang. Cuma kita tak tahu jodoh kita di sini atau di sana saja. Faham tak? Setuju, saya bercerai dulu pun tak pernah salahkan dia sepenuhnya. Mohon sikit buat warga Sabah Kak Zulin. Orang Sabah di mana bah kau? Betul Kak. Jadi tak payah fikir. Ada orang dia akan cuba rasa nak sedapkan hati dia. Aku tak nak hidup, aku tak nak kahwin, aku tak nak, sebab dia kecewa je. Percayalah, bila dia rasa bahagia tu, tak mungkin dia tak nak, tak mungkin dia tolak. Rugi kalau orang tolak bahagia yang Allah dah kurniakan tu. Saya dihina dan dipanggil betina, pergi mampus semalam wanita tu doa saya jadi janda semula panjang cerita. Saya dihina dan dipanggil betina, pergi mampus semalam wanita tu doa saya jadi janda semula panjang cerita. Hei, ada orang perempuan perampas ke? Penyondol ke? Couple 12 tahun putus sebab dia pilih perempuan anak orang kaya. Aku lepas je, tak melayu pun, tapi dia tak tendang sampai now. Kena ingat satu benda tau. Semua benda kita nak salahkan takdir. Even laki tu kahwin dengan perempuan, bini orang kahwin laki orang pun kita kata takdir. Hidup ni pilihan. Kalau semuanya takdir, tak adalah syurga dan neraka. Hidup ni ada pilihan. Takdir itu mengikut apa yang kita pilih. Kalau kita pilih A, takdir kita ikut A. Kalau kita pilih B, takdir kita pilih B. Jadi tak boleh salahkan takdir. Kita kena tahu dulu apa yang kita pilih. Kalau kita pilih A, A lah, takdir kita akan ikut jalan tu. Macam kita bawa kereta, kalau kita lalu Duke, kalau Duke jam lah. Kalau Duke tu tak jam lah. Kita lalu NKVE, kalau kita pilih NKVE, dia tak jam lah. Faham tak? Tiba-tiba ada accident kat depan tu ke? Kita tak tahu. Hidup ni pilihan. Faham? Fahamkah aku bagi contoh? Ramai kaum perempuan. Satu benda aku tak suka check handphone suami aku. Aku tak suka bila dia keluar aku ada perasaan insecure. Aku tak suka chat lebih-lebih, tanya lebih-lebih, kau buat apa, kau pergi mana kau ni. Bagi aku benda tu akan merimaskan dia. Okay. Tapi kena beringat, sentiasa kena beringat. Ingatkan pasangan kita. Apa jadi, settle. Jangan belakang-belakang aku. Cakap macam tu. Dia pun dah besar, dia tahulah. Kalau aku tahu, memang mampus kau. Tak payah sampai chat-chat. Dia akan rimas. Lagi dia akan buat. Itu jangan sampai orang Sabah sandarkan orang Sabah cantik dan handsome kan Kak. Kau cakap orang Sabah je ke? Ada orang
Dia check handphone. Benda tu yang membuatkan lelaki rimas, ya. Balik lambat, benda tu buat lelaki rimas. Sampailah dia terjumpa perempuan yang macam chill ya. Dia rasa macam macam seronok, macam fun dengan perempuan ni. Dia pergi kat perempuan tu. Kalau kita relax-relax lagi, lelaki selesa kot. Tapi terpulang cara masing-masing, nak jaga husband masing-masing ataupun nak jaga pasangan masing-masing. Tapi apa pendapat saya adalah, kalau kita terlalu kongkong, terlalu insecure, dia akan rimas. Okay, kita nak sangat dia sayang kita kan, kita kena bagi dia ruang, bagi dia me time. Lelaki ni dia perlukan me time. Kalau dia nak pergi lepak dengan kawan-kawan dia, bagi. Tapi kita ambil tahu, sekadar ambil tahu dia lepak dengan siapa, betul ke dia lepak dengan orang tu, cukup dia pergi mana, pukul berapa dia balik, dengan ini, kita confirm yang dia pergi situ, dah cukup. Jangan you know, kita pun nak me time. Suka tengok kat dalam cerita Jana si Ayub, terima kasih. Sama saya pun buat macam tu. Kalau dia nak pergi, betul, bagi kepercayaan dan ambil tahu, bukan kontrol. Jangan sampai tak ambil tahu langsung. Ya, macam Ci sampai tak ambil tahu langsung tu tak boleh lah. Ambil tahu, kenal kawan-kawan dia. Yang ni Angka setuju sangat, terima kasih Angka Min. Tapi kalau kita kongkong, lelaki kita nak pergi main bola tak bagi, lelaki nak pergi main bola kita nak ikut, lelaki nak pergi kopi-kopi dengan kawan dia kita nak ikut. Kau faham tak? Lelaki kalau dia nak duduk borak, dia pun tak suka perempuan dekat sebelah. Kadang-kadang dia nak borak benda-benda lelaki. Kau nak duduk ikut buat apa? Lelaki nak pergi meeting, kau nak ikut tunggu dalam kereta buat apa? Janganlah kelingi sangat, bagi dia time. Kalau kita perempuan-perempuan keluar pun, kita tak suka lelaki ikut. Lelaki aku nak ikut, aku pergi lepak dengan kawan perempuan. Tak nak lah. Kita pun kadang-kadang nak cerita, nak memundai, nak membawang. Faham tak? Tiba dia lelaki, kau faham tak? Selesa kita nak borak pasal benda-benda dalam ke? Faham? Macam tu juga lelaki. Kau janganlah ikut lelaki kau. Aku ada kawan macam tu. Lelaki nak pergi lepak, dia nak mengikut. Lelaki nak pergi main bola, nak ngikut. Sanggup tunggu dalam kereta, sanggup tunggu kat tepi tu. Nyang, kau bodoh ke dia, kau buat apa? Biarlah, kau takut sangat buat apa? Geram aku. Lelaki pergi mahkamah ikut. Alah, keluar sama-sama, dia pergi jumpa kawan, kita pergi shopping lagi. Dia keluar, kau keluar. Dia keluar, kau kena jaga anak. Kau anak kau keluar. Dan kita tahu siapa kawan dia, dah cukup ya. Ada lagi ke perempuan macam Zuni memahami? Ada banyak perempuan yang memahami lelaki ku ni. Baca nampak tu komen, banyak je. Tapi adalah beberapa bini-bini yang macam tak mahu. Semua benda dia nak ikut. Aku geram kadang-kadang. Aku nasihat kawan aku, cakap jangan. Orang-orang macam kau lah nanti lelaki cari perempuan lain. Betul aku tak tipu kau. Orang-orang macam kita orang ni bukan kata takkan cari. Tak ada menjaminkan apa-apa. Kalau dia nak cari, dia cari. Kalau dia tak nak, dia tak nak. Dia dah besar lah, dia fikir lah. Hidup ni pilihan, curang tu pilihan, bukan takdir. Pilihan. Dan apabila dia pilih dan kemudian tu tak dia tu ikut apa pilihan dia. Mak dia tanya tu, ni 20 tahun saya gelak sini sih. Zulin tak kerja ke? Aku tengah kerja lah ni. Saya sebelum pergi kerja, saya masak dulu. Okey, hari rutin saya. Orang tanya saya tak kerja ke? Saya tak ni ke? Macam mana saya aturkan? Bangun subuh, dah selesai subuh, saya turun bawah, saya bersihkan rumah, bagi makan ikan, bagi makan kucing, siram pokok-pokok bunga, masak, dan kemudian masak, saya naik atas. Okey, husband saya dah siap-siap mandi semua. Kalau saya kerja, saya pun pergi bersiap, turun makan sama-sama dan kemudian keluar sama-sama macam tadi lah. Itulah hidup saya. Ni apa? Berapa bulan? 22 sampai 7. Tak free. Kenapa Imu ni sebab bagi ceramah. Bagi pendapat. Setiap manusia kat muka bumi ni ada pendapat. Saya ada pendapat, korang ada pendapat. Kita tak boleh tolak pendapat siapa-siapa pun. Sebab itu pilihan dia. Itu pendapat dia. Dia hidup dengan pilihan dia. Hidup dengan pendapat dia. Kita tak boleh cakap, oh salah pendapat kau, salah pendapat kau. Ini pendapat aku menurut bonda. Faham? Betul lah, handphone punya sibuk nak cek selalu. Kalau kau cek, tiba-tiba kau jumpa benda yang menyakitkan hati lagi, kau sakit hati, menyakitkan hati. Kau ingatkan dia je. Ingatkan pasangan kau. Dah cukup. Faham tak? Kalau kau, okey lah, aku bagi kau satu contoh lah. Adalah kenalan aku, dia check handphone suami dia, terjumpa something yang menyakitkan hati dia. Dan apa dia buat? Bergaduh. Dan kemudian dia hari-hari dia check. Dah tidak ada kepercayaan selepas itu. Sampailah satu tahap, hidup dia tenang sebab dia dah tak check dah. Dia cuma cakap dengan suami dia macam ni, pilihlah yang terbaik, jangan sampai kau hilang aku. Dah, lelaki dia takut. Cakap macam tu. Dah, tak buat dah.
Laki kadang-kadang dia fun-fun kan. Dia fun-fun. Dia nak cuba seronok, happy-happy je dengan orang kan. Tapi dia tak nak serius pun. Malang dia jadi penyundul tu. Sebab dia tak nak berserius dengan orang tu. Malang dia jadi penyundul tu. Dah lah jadi second choice. Hidup dia dah lah tak boleh terang-terangan macam kita. Kita bini yang sahih, yang sah. Test market saja kadang-kadang. Tapi sekarang dunia viral. Para penyondol kat luar sana tak takut ke? Dunia sekarang viral. Apa-apa kau buat, penyondol takkan pernah jadi pilihan netizen. Kau hidup akan dijemuh oleh masyarakat. Tak takut ke jadi penyondol? Kau nak bahagia dengan laki orang je, tapi hidup kau sepanjang-panjang tu kau kena maki hamun. Tidak ada perempuan akan menyokong penyondol. Wak Imah dia cantik macam mana pun, yang pernah viral, yang cantik secantik-cantik orang macam bidadari tu pun tidak akan disokong kalau dia penyondol. Dia dominas Macam kawan saya, laki dia tak jenis suka kena perempuan, tapi suka tengok penuh macam mana sian kawan tu. Itu lumrah lelaki lah. Biarlah dia nak tengok. Itu dosa dia dengan Tuhan. Dia nak tengok benda-benda tu, mungkin tu nak naikkan mood dia ke, tak tahulah. Kalau bab-bab tu, itu memang nafsu lelaki tu kan satu je. Dia memang pelacur. Itu memang tak boleh dah, tak boleh buat apa. Lelaki ni satu benda kau kena tahu As long as dia bukan kaki pukul, dia bukan kaki judi, dia bukan main pelacur. Selain daripada 3 ni, insyaAllah. Ataupun dia main dadah 4. Selain daripada 4 ni, insyaAllah kau boleh bagi dia peluang. Kalau dah main sampai 4 ni, kalau tak boleh, dia tahap paling teruk sekali dalam dia hidup ni. Dia bukan teruk dengan kita je, teruk dengan Tuhan terus. Judi, pelacur, dadah. Dan satu lagi, pemalas. Kita tak payah cari lelaki, kita tak payah cari suami yang kaya, kita cari suami yang rajin. Kalau cari suami yang kaya, esok kalau kata dunia ni kan berpusing kan, berputar kan, esok kalau dia jatuh, kita tak tahu dia boleh survive tak. Tapi kalau kita cari suami yang rajin, kita kaya ke, kita esok diuji ada zaman kejatuhan ke, suami kita rajin kan, tak kisahlah dia kerja kutik sampah ke, dia kerja cat umur orang pun dia sanggup buat. Kalau suami anak mak, suami saya anak mak, cuma mak betul saya dah meninggal. Suami anak mak ni, satu dia manja, dan dia nak kita treat dia macam mana mak dia jaga dia. Itu tugas kita sebagai isteri. Memang takkan sama, tetapi jangan bagi lebih kurang. Sebab dia anak mak kan, mak dia akan jaga dia, akan jadi best friend dia. So anak mak ni selalunya nak menjadikan isteri dia sebagai best friend dia, macam mana dia jadikan mak dia best friend dia. You know, someone to talk, yang faham dia. Yang dia tak cakap pun dia dah faham. Dia nak, dia expect kita macam tu. Cuma kita tak boleh 100% jadi macam mak dia. At least you try to be, at least sikit. Tak semua, tak 100%. Maybe ada sikit you boleh jadi. Memang berdosa suami samakan isteri dengan ibu, memang tak boleh, haram. Tapi kita sebagai isteri kena tahulah, at least makan apalah. Contoh dia anak mak, dia suka mak dia masak asam pedas, tapi asam pedas yang tak ada serai, yang tak ada apa, yang macam mana cara mak dia masak, kau buat. Tak salah. Macam jadi mak tak boleh terima anak dia dah kahwin. Ujian manusia ni lain-lain. Ada orang memang diuji family toxic, family mertua toxic dan sebagainya. Cuma bagi Zulin, the less you react dengan problem tu, you akan lebih tenang. Kalau you fikir, you involve lagi drama, you buat tak tahu je. Orang, you macam yes or no, tak boleh jawab panjang-panjang. Orang macam ni, orang toxic, family toxic, mak betul toxic dan sebagainya, you kena kurangkan bagi react, involve. You kena kurangkan involvement. Faham tak maksud Zulin? Macam mana aku nak terangkan Yes, no. Yes, no. Faham. Thank you Faiza. Ada masalah cari suami tapi buat harta bagi anak lain. Duit satu benda, jangan kena pasal duit. Lagi-lagi keluarga. Ingat,
Jangan gaduh pasal duit. Jangan sekali kau gaduh pasal duit. Rezeki Allah akan bagi 2 kali ganda kalau kau tak tamak. Allah akan bagi lebih kali ganda kalau kau tak tamak. Contoh, bergaduh ni, nak tanah ni, kau lepaskan, Allah Ta'ala bagi kau. Kalau kau gaduh pasal 10 hektar, Allah bagi kau 1000 hektar. Ingat, Allah Maha Kaya. Allah tak bagi kau 10 hektar. Kau lepaskan. Kau jangan bergaduh dengan orang pasal duit, pasal harta. Lepaskan. Tak payah gaduh. Sebab harta Allah ni tak habis. Lebih daripada apa kau fikirkan. Terlalu kaya, maha kaya. Tak payah takut, tak payah gaduh. Bagi. Ambil lah. Jangan kau gaduh walau sesin pun. Jangan kau tuntut kalau itulah buat kau gaduh dengan adik-beradik, kawan kau dan sebagainya. Sama juga macam aku pernah jadi dekat aku. Kalau duit itu buat gaduh, aku kawan-kawan, aku bagi semua. Ambil, aku tak nak 1 sen pun. Sebab aku tak nak gaduh. Sebab bila aku lepaskan, Allah Ta'ala bagi aku lebih daripada apa yang aku bagi kat dia. Alhamdulillah, depan mata aku jadi benda tu. Aku lepaskan benda yang aku terlalu sayang. Aku lepaskan sebabkan tamak manusia. Allah bagi aku 2 kali ganda. Aku nak takut apa? Allah Maha Kaya. Tahu tak tips makbul doa? Siapa kat sini nak doa dia makbul? Kalau dia minta kaya, minta nak dilepaskan hutang, minta nak bahagia, Allah diamlah pula. Siapa pula diam? Milan ni. Allah akan makbulkan. Siapa nak? Ini memang confirm makbul, insya-Allah. Confirm makbul, insya-Allah. Okay. Tips dia. Dah ready? Tips makbul doa. Tips yang pertama, ketika kau doa, kau kena yakin 100% Allah makbul. Confirm makbul. Contoh, minta kaya. Kadang-kadang kita was-was. Perasan tak? Bila kita doa tu, kita 50-50. Ya Allah, kayakan aku. Tapi seyakin apa kita pada Allah, Allah nak kayakan kita? Tak kan? Sebab kita rasa macam kita berangan je. Nampak tak? Kita tak pandang Allah tu sebesar-besar seperti apa yang kita impikan. Yakin adalah makbul doa. Yakin, dan sebelum kau minta doa apa saja kat dalam muka bumi ni, kau minta pokok berbunga pun, apa saja minta doa, yang pertama mesti kena minta ampun dulu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku, baru minta apa kau nak minta. Yang pertama sekali minta ampun dulu, baru minta apa kita nak minta. Faham tak? Contoh dalam doa kita, apa saja kita nak start dengan doa, ya Allah ampunkan dosa-dosa ke, dosa kedua ibu bapa ku, baru minta doa. Faham? Itulah tips dia. Yakin. Ada satu peristiwa yang jadi dekat aku. Aku yakin dengan rezeki Allah. Aku pergi umrah, aku habiskan duit dalam bank aku. Aku tinggal berapa ratus ringgit sahaja pergi umrah tanpa ada duit. Sebab aku dah habiskan duit aku untuk bayar umrah 3 orang ni. 3 orang ni aku bayar umrah. Aku bayar umrah, duit dalam bank habis. Aku tinggal berapa ratus ringgit, aku pergi umrah. Aku duduk depan Kaabah, aku yakin yang aku kat sini takkan kurang. Tiba-tiba mak aku mesej nak suruh beli souvenir. Aku dah tak ada duit. Aku depan Kaabah ni, aku cakap macam ni, ya Allah, Tuanku, mak aku minta souvenir. Macam mana aku nak beli ni? Aku tinggal berapa ratus. Tapi ya Allah, aku percaya, ya Allah ada rezeki. Aku pergi cocok bank, bertepuk puluh ribu masuk dalam bank aku. Aku macam, duit apa ni? Asal ada 60,000 dalam bank aku ni? Padahal last aku punya tu berapa ratus ringgit aku tak ingat. 300-400 macam tu. Ada berapa ratus ringgit dalam bank aku. Aku lepas doa depan Kaabah, aku cocok, aku tengok ada 60,000. Ni duit apa? Payment apa yang masuk ni? Kau nampak tak? Aku yakin. Aku datang umrah tak ada duit. Allah bagi duit zap. Rupanya payment aku yang patutnya masuk berapa bulan depan, dia masuk awal. Kau nampak? Sebab rezeki bukan milik kita punya tu, kita punya majikan ke apa. Allah nak bagi, Allah bagi. Tapi sebab aku yakin, aku confident. Kawan aku pun takut aku pergi umrah tak ada duit. Aku confident Allah bagi aku duit. Bagi. Dah banyak kali aku jadi macam tu. Lillahi ta'ala, tak aku nak tipu. Yakin. Jangan risau, hari ni tak ada duit, kosong sen ni, esok Allah bagi. Yakinlah. Tapi dalam pada yakin tu, usaha kena usaha, sedekah kena sedekah. Sedekah paling bagus adalah sedekah ketika kita tak ada. Kita rasa macam cukup-cukup. Ketika kita takut-takut.
Itu yang tak bagus. Takut sangat lah. Kalau aku bagi ni nanti tak cukup duit. Mana ada? Takkan mungkin duit kau takkan pernah berkurang kalau kau memberi, kalau kau sedekah. Sedekah satu hari RM1 selepas subuh. Takkan tak cukup. Takkan tak mampu. Tak mungkin. Selepas subuh sehari RM1 boleh? Selepas subuh. Ini paling minimum sehari RM1 boleh? Selepas subuh buat. Yakin Allah gandakan. Allah tak tengok berapa ringgit yang kita keluarkan, tapi Allah tengok sedekah tu, pahala sedekah tak ikut berapa ringgit kan kita bagi, betul tak? Logik tak? Kalau kita mampu 50 sen lah. Allah tak pernah tengok pahala rezeki tu mengikut berapa ringgit kita bagi, tapi Allah tengok kemampuan kita. Kalau itu Allah nampak tu, itu pahala rezeki, pahala kita bersedekah. Ya, niat tu. Rezeki ada banyak, sedekah ada banyak bentuk. Bantu orang, bagi makan orang, bagi makan kucing. Apa lagi bentuk sedekah? Kalau kita tak ada rezeki duit, kita ada rezeki makanan banyak, kita sedekah. Paling simple lah. Okay, aku kalau ada makanan lebih, aku akan masak, aku akan bagi Pak Gad. So Pak Gad tu dia dah biasa dah lah. Aku masak bagi dia, aku masak bagi dia. Macam tu. Itu contoh. Ataupun kau pergi kedai mamak lagi, aku selalu buat kan, pergi mamak kan, balik mamak, kita pergi balik makan tu, dia akan bungkuskan siap-siap lah, teh tarik, teh ais kan, balik rumah, lalu Pak Gad lagi Pak Gad. Itu kan sedekah. Niat sedekah. Senyum itu pun sedekah. Masya Allah. Senyum dah. Hai Cik Mek Molek. Sedekah. Niat sedekah. Allah bagi sihat pun rezeki. Betul, rezeki ada banyak bentuk. Syukur ya. Kalau cakap pasal bersyukur ni, kadang-kadang kita tak bersyukurnya aku makan ni komplain kan. Tiba-tiba tengok orang tengah berperang apa kan, tengok sian dia makan apa tak ni, nak bulan puasa dah ni kan, macam mana dia orang kan, musim sejuk ni macam mana dia orang, keadaan dia orang kan. Kita panas sikit gini, ini manusia biasalah. Aku pun macam tu juga. Kalau panas je macam tu. Sejuknya apa ni, pedasnya, masinnya ya. Kadang-kadang kita manusia, kita akan cakap macam tu. Tapi satu benda yang boleh kita sedarkan diri kita balik dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itulah kongsian dia. Kurus makan apa? Aku tengah naik badan ni. Ni tips kurus cantik macam Zulin ni. Korang pergi dekat Diet by Zulin Aziz nanti. Terima kasih. Entahlah, ibarat mengemis, hanya pinta untuk membantu sesama. Satu benda yang aku tak respect langsung apabila ada mesej. Okay, yang ni adalah bentuk scam ya. Tolong jangan terpengaruh. Saya nak beli susu anak saya, tolonglah saya. Dan benda tu dia copy kepada berapa ribu orang. Entah berapa banyak artis, tak berapa banyak dia pergi kat page, dia copy mesej yang sama. Berapa ringgit dapat sehari. Dan aku tengok orang komen, bagi nombor akaun. Tak payah. Tu semua scam. Cilaka scammer ni paling senang nak buat duit. Dia orang kan kaya. Betul, dia kaya time tu je, tapi hidup dia tak berkat. Scammer, kau ingat hidup dia tenang ke? Dia makan pun duit haram. Scam orang ni nak cepat kaya, lepas tu dia tak fikir esok jadi apa. Tak tenang lah. Scam orang mana hidup tenang. Dia kena lari pula tu. Scam orang tak boleh duduk ni. Dia pun takut duduk. Takut nampak. Takut ni. Faham tak? Nipu orang. Hidup tak tenang. Baik kau susah. Kau jangan malu susah. Aku tak pernah malu aku susah. Tu aku share kan. Aku pergi umrah, aku habiskan duit aku semua dalam bank. Satu kepala aku bayar apa? 9,000. 9.3 apa? Itu je lah duit aku dalam bank. 9.3 apa? Allah, lemah matematik. 27,000 habis duit. Aku pergi umrah. Tiba-tiba orang nak bagi 60,000. Sebab aku setuju, sebab aku yakin Allah akan bantu aku. Yakin tu makbul doa, yakin. Ada satu posting ni, orang Indonesia, dia kaya raya tau. Lepas tu dia share dia doa tau. Dan aku dengar doa dia, aku dapat satu benda yang betul. Dia sebut yakin. Dia doa macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku,
kau makbullah semua doa-doa yang aku ulang setiap hari. Dan aku yakin ya Allah, kau akan bagi aku seperti apa yang aku impikan, seperti apa yang aku inginkan, kerana di dalam rezeki aku ada rezeki orang lain ya Allah. Dan kau maha tahu, aku yakin kau akan beri, sebab ketika kau memberi, aku juga memberi. Ketika kau memberi, aku juga berkongsi. Dia doa macam tu. Dia sebut yakin. Mungkin yakin dia tu membuatkan dia kaya. Sebab dia yakin Allah bagi. Kita kena tanya diri kita, berapa persen kita yakin pada Allah? Dia yakin Allah bagi, Allah bagi. Nampak tak? Semakbul doa, tips dia yakin dengan Allah. Kita yakin. Lagi tinggi keyakinan kita pada Allah, lagi dekat kita dengan Allah. Betul tak? Satu benda yang kita selalu, aku tak mampu. Tahu tak perkataan aku tak mampu tu menurunkan persen kita yakin pada Allah. Betul tak? Betul tak? So, tak boleh sebut aku tak mampu. Tak boleh sebut tak mampu. Aku yakin Allah bagi aku rezeki mengikut apa yang aku inginkan, aku perlukan. Ulang doa tadi sis. Ya Allah ya Tuhanku, kau makbulkanlah doa-doa aku, doa-doa yang aku ulang setiap hari ya Allah. Dan aku yakin kau akan beri apa yang aku minta, apa yang aku inginkan, apa yang aku impikan. Kerana kau tahu ketika kau memberi, aku juga memberi. Ketika kau memberi, aku juga berkongsi. Sebab kau kena ada sebab minta kaya. Malu ke Allah lah minta kaya, nak kaya seorang-seorang, minta kaya nak jadi tamak, minta kaya nak belagak, minta kaya. Dunia sekarang ni semua dunia tipu-tipu. Bila kita kaya, kita rasa kita kaya, kita tunjuk kaya, kita boleh influence orang. Satu benda, ketika kita kaya, kita tunjuk ke orang, lagi ramailah ain, lagi banyaklah hati yang tak suka tengok. Lagilah kita dekatkan dengan diri kita dengan orang jahat, yang bila dia pandang kita, dia nampak macam dia suka, tapi sebenarnya dia tak suka. Itu mata-mata ain yang Rasulullah dah pernah share kan, dah pernah kongsi. Rasulullah pernah kongsi betapa seriousnya ain ni kan. Pernah baca tak pasal ain, penyakit ain? Jadi sekarang ni memang dunia tipu-tipu lah. Semua orang suka benda yang rasa terinspirasi bila nampak dia kaya. Tapi bagi saya, boleh share tapi jangan terlalu kongsi kot. Bagi saya, ada satu Chinese dia kongsi dengan saya, you jangan minta jadi kaya. Orang kaya dia cakap macam ni dekat saya. You jangan minta jadi kaya, you minta jadi senang. Bila you mau pergi Paris, you beli. Bila you mau apa, you beli. You jangan minta kaya. Orang kaya banyak hutang. You senang you tak kisahnya. You minta kaya tak pernah habis. Orang kaya nak kaya, orang kaya nak kaya lagi, orang kaya nak kaya lagi. Mintalah ke Allah rezeki yang cukup. Minta jadi senang yang cukup. Kau nak senang tapi kau merasa cukup. Orang yang merasa cukup ni indah hidup dia. Sebab orang kaya dia tak pernah rasa cukup. Dia nak kaya lagi, nak kaya lagi, nak kaya lagi. Kalau orang merasa cukup ni dah indah dah. Indahnya cukup. Makan cukup, tidur cukup, nak memberi cukup, nak bersedekah cukup, nak apa semua cukup. Lain macam selingangka Chinese saja perempuan You minta jadi senang, minta jadi kaya. Kin salam kat ibu ya, Kak Ani. Kin salam, lama tak jumpa Ibu Zulin. Okey Kak, jangan cerita nikmat yang ada pada kita, nanti kena penyakit ain. Sekarang jadi trend kongsi dalam media sosial. Betul. Kadang kita kerja macam tu lah. Kita nak influence orang. Bila kita berjaya, kita trusted, kita nampak dia ni pakai ini, pakai ni, jomlah kita berniaga dengan dia. Itu semua memang benda tu tak dinafikan. Tetapi itulah, bila tunjuk macam tu ada pula ujian dia. Kena berhati-hati lah, sentiasa baca doa. Pokok pangkal niat kita lah. Kalau niat kita tu bukan sebab kita nak menunjuk-nunjuk, kalau niat kita tu semata-mata kita nak memberi motivation kepada orang, lillahi ta'ala je. Buat apa-apa lillahi ta'ala. Jangan buat sebab kita nak bagi orang dengki, kita nak bagi jealous orang. Jangan sekali. Itu yang membuatkan ain lebih dekat dengan kita. So buat something tu
Kalau kita niat memang kita nak motivate orang, dia akan jadi. InsyaAllah kita minta Allah pelihara lah. Ya Allah, aku nak tunjuk ni, aku beli kereta ni sebab aku nak motivate orang, supaya orang bersemangat nak beli kereta macam aku juga. Tak apa, tak dosa. Tapi bila kita tunjuk kita beli kereta, kita tunjuk sebab aku nak bagi member jealous. Mesti dia bengang kan aku dapat beli kereta besar kan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Nanti akan ada ain. Orang tengok kita pun, kita seronok ke? Orang yang kita saja nak bagi dia dengki, kita seronok ke orang dengki yang kita? Dengki tu ain tau. Ain tu penyakit. Tak boleh. So jangan. Kalau kita rasa nak beli ataupun nak buat sesuatu semata-mata nak bagi orang jealous, elakkan. Sebab ketika dia jealous, ain lah datang. Dan ketika ain datang, kau akan sakit. Tahu tak sakit ain tu? Sangat sakit. Macam sakit yang kena buatan. Kau pergilah berubat, mengata-kata. Saya target nak ada kereta tahun ni, doakan, amin. Ingat, kita jangan ikut timeline orang. Kalau orang ada rumah, kita bekerja nak ada rumah. Kalau ada orang kereta nak tengok, kita ikut timeline kita, ikut kemampuan kita. Jangan ikut timeline orang. Orang dah kahwin, kita nak kahwin. Orang nak ada anak, kita nak ada anak. Kita ikut timeline kita, jadual kita. Okay? Jangan ikut orang. Oh, Tumblr, hui, kau baby kan aku Tumblr. Nanti kita datang Melaka, nanti kita interview awak. Tapi better simpan je lah. Susah nak jaga, show off tu, prevention is better. Yelah, kita hidup ni ada naik turun. Kita hari ni kita tunjuk kita kaya, besok kita naik ganjil. Faham tak? Apa-apa je lah boleh berlaku. Tapi jangan pernah takut lah. Hidup ni memang naik turun lah. Memang hidup naik turun. Naik turun. Dan kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Kita berdepan pula dengan toxic, ada netizen. Dah ni ke? Dah jual kereta ke? Dah ni ke? Mana Ain ni bodoh-bodoh ni. Aku benci ke kalau netizen bodoh. Tolong jangan jadi netizen bodoh. Aku paling tak suka netizen bodoh. Komen benda-benda melampau. Orang netizen toxic ni adalah netizen yang hidup dia sangat sedih. Kaya pun tidak, bahagia pun tidak. Hidup tak ada kerja. Duduk kat media sosial, hentam orang. Paling bodoh, paling toxic, paling taik sekali. Dan manusia-manusia ni lah yang paling bangkai sekali. Ini netizen paling bangang. Kalau jumpa, delete. Kalau jumpa, cemoh dia. Sampai dia nangis, duduk kat dalam rumah. Duduk, tak nak keluar. Orang bodoh macam ni tak payah ada kawan. Jangan kawan. Kalau nampak netizen tu, dia komen benda buruk dia, kemudian kau kawan dia, kau kenal dia, kau kenal ni kawan kau, kau tengok dia ni komen dekat artis ni. Kau pernah nampak kawan kau jadi toksik tak dekat? Jujur, pernah tak nampak kawan-kawan kita komen dekat media sosial? Pernah nampak tak? Ada kenalan kau ada komen. Tapi komen benda-benda toksik. Pernah tak? Pernah. Jangan kawan dengan dia. Jangan kawan dengan dia. Orang macam ni tak boleh kawan. Jangan kawan. Busuk hati, negatif, bangkai, manusia tak ada adab, tak ada common sense, bodoh, bangang, hidup sedih, hidup busuk hati. Orang macam ni jangan kawan. Tak kisah dia makcik ke, dia nenek ke, kau jangan dekat dengan dia. Orang macam ni adalah orang yang dijauhkan. Biar dia tak ada kawan. Orang macam ni memang hidup dia biar dia sunyi. Sebab lagi kau duduk kat dalam circle tu, hidup kau sama macam dia. Hidup kau kepenuh dengan drama. Kurangkan drama. Macam mana nak kurangkan drama? Buang orang toksik. Macam mana nak buang orang toksik? Block dia. Kalau tak boleh block dia, tak nak gaduh-gaduh, abaikan dia. Jangan react dengan apa saja tindakan dia. Aku ada kawan, aku tak suka dia. Dia buat salah tapi dia tak rasa salah. Dia perli kita kat media sosial 24 jam. Satu ayat pun aku tak keluar. Sebab apa? Sebab aku tak bodoh macam dia. Sebab aku tak bodoh macam dia, aku bukan level dia. Dia nak maki hamun aku, maki hamun. Tetapi berapa ramai orang datang dekat aku, cerita yang sebenarnya dia perangai macam tu. Nampak tak? Buat apa kita nak berusaha, bersungguh-sungguh nak cakap dia salah, nak cakap dia macam A, macam B. Sebab bukan kita seorang kenal dia, ramai orang kenal dia, ramai orang tahu perangai dia. Tak perlu bersusah payah kau nak kenalkan, nak burukkan dia, tak payah. Bukan level kau nak tulis-tulis. Bukan, orang nak tulis pasal kau, tulislah sampai kau puas hati. Tetapi kau kena ingat tau, semua orang kenal kau, semua orang kenal hati diri kau. Dan orang-orang tu akan datang balik kat aku. Dia ni. Yes, dah, memang kau macam tu. Jadi buat apa aku nak tulis untuk kau? Ini contoh aku bagi. Pernah jadi dekat aku, pernah. Dan aku tidak react satu pun perkataan dia dekat media sosial. Aku abaikan. Bukan level aku nak gaduh-gaduh dekat media sosial. Depan aku kau tak cakap apa-apa. Kat media sosial kau tulis macam-macam. Sebab kau penakut. Kau hidup kat bayang kau sendiri. Betul.
Depan aku kau tak cakap apa-apa. Aku ada jumpa Syamimia. Aku pernah tegur dia dekat media sosial. Kemudian aku jumpa dia. Aku cakap, kalau aku cakap dan kau terasa hati, aku minta maaf. Dan dia senyum je. Syamimia tu baik orang. Syamimia tu hormat orang. Walaupun dia pernah melakukan kesilapan, stop kecam dia. Sebab aku jumpa dia personally. Aku jumpa dia, aku rasa dia hormat orang. Dan dia mungkin pernah tersalah cakap. Tapi jangan hukum dia macam dia ni penyokong Israel. Dia tak sokong Israel. Cuma mungkin dia ada pendapat dan pendapat itu tidak diterima. Dah cukup, jangan kecam dia dah. Sebab dia bukan penyokong Israel. Cuma dia tak kongsi pasal Palestin. Ada pendapat dia dan kemudian dia kongsi. Sebab kita dah pesan dekat dia. Dah cukup. Tapi personally aku jumpa Syamimia, dia orang yang baik. Dia hormat orang, anak dia hormat orang, suami dia hormat orang. Dia orang yang baik. Okay lah. Perlu ke saya elak kawan dengan bila kita ada masalah, dia gaib bila ada masalah? Bukan kita jangan kawan dengan dia. Orang yang ada masalah, dia tak ada. Bila kita senang dia ada. Bukan kita tak payah nak block dia, tak payah apa. Tapi kita pandai-pandai hidup lah. Kalau kita senang, kita buat bodoh je lah. Dia tak jadikan dia orang yang tak penting dalam hidup kita. Orang yang macam tu jadikan dia orang yang tak penting dalam hidup kita. Itu je jawapan dia. Kalau orang tu bila dia susah ada dengan kita, bila dia senang dia lupa kita, jadikan dia orang yang tak penting dalam hidup kita. Tanpa perlu kita buang dia dalam hidup kita. Jadikan dia tak penting je. Kita kan ada kan nak jadikan dia penting, jadikan dia tak penting, jadikan dia orang yang tak penting. Okay, saya nak pergi syuting dah. Bye. Assalamualaikum. Nanti saya kongsi apa-apa saya cakap hanya pendapat saya. Tak 100% betul, tak 100% boleh diterima. Yang mana baik ambil, yang tak baik abaikan. Sekali lagi saya cakap, ini pendapat saya. Apa yang baik ambil, apa yang tak baik abaikan. Sebab saya manusia, kadang-kadang saya cakap pun ada benda tak betul. Saya cakap pun kadang-kadang apa saya cakap saya tak buat. Sebab saya memang manusia. Apa saya cakap kadang-kadang adalah memperingatkan diri saya sendiri. Sebab saya manusia. Aku cakap pun kadang-kadang aku tak buat. Contoh, aku bagi orang tips diet tapi aku tak diet. Aku bagi tips orang kurus tapi aku gemuk. Faham tak? Kongsi. Hanya kongsi apa yang kita tahu. Assalamualaikum. Terima kasih bagi bunga. Bye. Saya kerja dulu.